Alright bang, Putri mandi bungkus kan tadi? Ya, betul. Okey, balance eh? Itulah, saya dengar orang kata Datuk punya mandi memang power. Alhamdulillah. Ni. Okey, selamat berbuka puasa bang. Terima kasih Datuk, sama dengan Datuk. Terima kasih bang. Waalaikumsalam. Itu dia, bercakap tentang Putri Mandi dekat Minangkabau Bukit Damansara. Memang ramai akan order untuk take away sempena berbuka puasa. Dan saya dah berkongsi pelbagai resipi. Beberapa tetamu datang, ada yang melatah, ada yang menangis. Dan kali ini saya nak perkenalkan semula macam mana nak buat Putri Mandi. Tetamu saya dah sampai, dapur saya dah ready. Jom. Bercakap tentang Putri Mandi, yang saya tampilkan hari ini adalah Putri juga. Dan beliau belum lagi keluar daripada kelompok asnaf, tetapi insya-Allah bakal bergelar bekas asnaf. Dan saya perkenalkan beliau ni cantik, rupawan, manis dipandang, senyumnya buat semua orang cair. Dan saya panggil Madu. Hani. Apa nama je? Jemput masuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Datuk. Apa khabar Madu, Hani? Betul ke? Heni Rosina. Heni. Heni, nampak manis orangnya. Asyik. Dengan dia punya olesan bibir di bibirnya, gincu dia. Siapa pakai gincu tu? Pakai sendiri? Tak ada orang pakai kan? Oh, okey, manis. Semanis orang yang pakai gincu tu. Terima kasih. Oh, orang yang pakai kan? Oh, bukan, tak semanis orangnya. Semanis. Henny, Ya. saya nampak Henny ceria sangat. Sebab tu saya terpanggil untuk berkongsi resepi Putri Mandi. Henny ni memang jenis senang ketawa. Sukalah, memang suka gelak. Tapi saya kagum dengan semangat Henny sebab ramai tak tahu Henny sebenarnya belum lagi keluar daripada kelompok Hasnaf, tapi saya doakan beliau mampu mencapai apa yang telah kawan-kawan dia capai. Betul. Mungkin Henny, sebelum kita masak kan, saya nak bertanya macam mana keadaan Henny sekarang sejujurnya, dan jangan sorok, seikhlasnya supaya bagi semangat kepada semua orang. Sekarang, selepas asnaf lah, selepas saya dapat bantuan ke ataupun sebelum? Mungkin dalam keadaan sebelum mendapat bantuan. Okay, kalau sebelum tu agak berliku-liku juga kehidupan saya, macam roda. Ada masa saya naik, ada masa saya turun, dan lebih kepada kalau dulu saya senang lah, bukanlah orang susah, orang senang, pendapatan pun RM20,000, RM30,000. Tapi tadi Allah dalam satu masa tu dia tarik nikmat tu sekelip mata untuk saya menikmati rasa macam mana menerima zakat. Sebab saya dulu pembayar zakat. Baik. Saya pembayar zakat dan tak ada Allah tu dia nak bagi saya rasa macam mana menerima zakat. Jadi daripada pembayar zakat, sekarang ni memohon bantuan untuk menerima. Saya sebenarnya malu untuk terima bantuan tu sebab saya pembayar. Okey, tapi masa saya menerima bantuan. Okey, rapat sikit dengan dapur saya. Okay. Henny, macam susah untuk percaya bahawa anda pernah mendapat pendapatan sampai RM20,000. Betul. Tiba-tiba menjadi dalam keadaan yang begitu susah. Betul. Bagaimana kesusahan yang pernah dialami? Kad saya itu yang paling struggle lah sebab saya rasa orang boleh bagi kita pinjam duit pun, bagi bantuan pun sekali je, dia takkan bagi banyak kali. Jadi kita kena cari inisiatif lain. Caranya macam tu lah. Tapi masa tu tak fikir panjang. Sebenarnya jangan pinjam, itu bahaya. Baik, okey. Saya terkejut sebab tak bukan apa. Datuk nak saya tolong apa-apa? Saya memang nak Henny masak, cuma saya terkejut dengan saya tengok takut datang kan. Tak ada, dah habis bayar dah. Habis bayar dah. Okey, Henny sambil-sambil tu saya tolong Henny masak, okey? Kita dah Putri Mandi, so nak buat dia punya putri dulu. Okey. Tepung apa? Tepung pulut. Tepung pulut, silakan. Saya campur air, bancuh dulu sebelum kita jadikan tepung. Okay, bancuh. Okey, sambil-sambil tu cerita. Dalam keadaan ketika menjadi asnaf tu belum dapat bantuan, apakah keadaan yang paling sukar sehingga terkesan sampai sekarang? Kalau teringat keadaan tu, air mata tu mesti menitik. Tak naklah nangis-nangis. Tak, bukan tak nak menangis. Kadang-kadang tangisan itu memberi kekuatan, memberi orang semangat. Kalau nangis itu ikhlas, tak menjadi kesalahan. Saya pun menangis, Rasulullah pun menangis. Dia masa tu dalam satu masa rumah kena lelong, kereta kena tarik, anak accident. Tak macam tu lah. Jadi husband saya pula jauh, tak ada kerja. Dah tak ada apa-apa pendapatan kan. Jadi macam mana nak bayar semua tu? Jadi masa tu apa yang... Masa saya kerja, jadi kereta kena tarik tu memang budak tu yang tarik kereta tu dia hantar saya balik. Tapi bila saya cakap saya dah pindah rumah, dah tak duduk rumah lama, dia bagi saya RM50 untuk bayar. So bila besok ni nak pergi kerja ni,
tak ada kenderaan. Jadi pakai motor yang tak ada apa-apa, orang kata motor buta lah. Naik je lah, tapi dalam pada naik tu nitik-nitik jugalah yang mata kan nak pergi kerja. Apa rasa masa tu? Masa tu balik rumah sepanjang jalan tu nangis lah. Dengan bawa. Tapi nangis tu kenapa? Adakah sebab tak ada kita. saya nampak Henny tengah tahan nangis. Saya tak nak Henny tahan nangis, okey? Lepas tu apa? It's okay to cry. Tak jadi masalah menangis. Masa kita kena tarik tu, orang kata nak ambil anak sekolah, macam mana kita nak urus budak-budak kan? Fikir macam mana nak urus budak ni? Lepas tu saya minta tolong abang yang tarik kereta tu, tolong ambil anak saya dulu boleh tak? Ambil collect dulu budak-budak. Berapa orang anak masa tu? 5 orang anak, yang paling kecil setahun lebih. Cuba bermakna orang yang tarik kereta tu tolong ambil anak. Ya Allah, betapa sedihnya keadaan tu. Allah. Ya Allah, Tuhan, saya dengar pun saya sebab. Dah rumah kena lelong, kita tak ada rumah lah tu. Dalam pada yang sama tu, dia dalam masa terdekat lah, seminggu, sebulan macam tu. Sebenarnya nak bayar duit kereta tu, gantung pun dalam 2-3 bulan je. Bila tak dapat gaji tu kita nak bayar, tiba masa orang tu tak sampai 15 minit lah sebab dekat kan. Dia dah datang kak, lewat sikit je kak. Nak tak nak saya, dia dah kerja dia kan. Kita redha je lah, cakap tak apalah awak pun cari makan kan. Dalam pada yang sama tu. Tapi macam mana perasaan seorang mak? Maksudnya dalam keadaan susah tu, dah jatuh ditimpa tangga, dipijak lagi. Saya tak boleh terbayang muka anak-anak. Anak-anak dia redha je lah. Tapi seorang mak, hati tu mesti menangis berkali-kali. Memanglah nangis. Tapi depan budak-budak kan kita tak payahlah nak cerita masalah kan. Tapi apa yang tahulah, diorang tahu bila pindah tu, diorang tanya kenapa kena pindah. Saya cakap, kita tak mampu. Kita cari rumah lain asalkan kita ada tempat tinggal. Daripada kita duduk bawah jambatan, apa-apa pun kita kena kuat. Masa tu saya tak ada lauk apa semua kan. Tak ada makanan untuk makan? Makan ada. Lauk cuma lauk, kita kena berjimat kan. Nak tak nak, saya fikir anak 5 orang campur mak ayah dah 7, telur ada 3 biji. Apa nak buat? Sekejap, telur 3 biji berapa orang makan tu? Telur 3 biji untuk 7 orang, 8 orang makan. So fikir-fikir, kena kreatif lah. Bila kita susah ni kan kita kreatif kan. So buat nasi goreng je lah. Dalam hari-hari lah buat nasi goreng. Supaya benda tapi tu masa ada buat rasa. Nasi goreng tu mestilah hati tu menangis bersama kan? Itu normal lah. Tapi saya kagum dalam pada menangis masih ketawa, dalam ketawa menangis lagi. Cair makeup. Tak apa, makeup tak penting. Makeup tak penting. Dia macam tu lah kehidupan kan, nak macam mana. Tapi saya kena bersyukur sebab ada orang lebih susah daripada saya. At least walaupun motor tu tak ada lesen, buta, tapi saya boleh pergi kerja. Saya tengok orang jalan kaki, yang patah kaki. Itu yang buat saya rasa saya tak susah mana, ada orang lagi susah daripada saya. Tu yang saya rasa saya kena cari sesuatu yang saya tak menyusahkan orang lain, yang saya boleh kreatifkan. Cakap lepas tu saya mohon bantuan zakat. Okey, bila mohon bantuan zakat Selangor tu, ada tak rasa malu, segan dan keliru? Mestilah malu. Ya Allah. Sebab Tuhan pernah dapat duit sebab, RM20,000 sebulan. Macam buruk siku. Rasa macam buruk siku, bayar zakat minta balik. Itulah perasaan semangat saya. dia, semangat. Macam buruk siku lah. Saya cakap dengan masa saya pergi kaunter zakat tu, nama ustazah tu Ustazah Haslinda. Saya kata saya malu sebenarnya nak minta zakat ni sebab saya pun bayar zakat, tapi saya minta balik duit, macam minta balik duit lah kan. Tapi dia bantulah, dia cakap tak apa kak, buat masa ni nak buat macam mana kan, hidup tu turun naik kan. Dia cuba bantu saya. Belum. Uli tu sambil-sambil. Sambil-sambil. Sambil-sambil uli. Dah uli tu, buat yang menonton lah. Sambil kita masak pun nak kena cerita juga resepinya. Okey, so bila dah tu tekan pakai jari yang paling cantik tu. Jadi macam tu. Ada kolam kan. Ada kolam putih untuk mandi. Cuba buat sambil-sambil tu kita buat dulu. Nak masuk kat mana ni? Letak je kat sini. Ni saya buat bola. Saya bagi bolanya. Tekan je, okey. So jadi bila pertama kali minta zakat, dah dapat duit zakat. Apa rasa? Masih rasa buruk siku? Malu sebenarnya. Tapi saya bersyukur juga sebab dapat je duit tu. Perkara pertama yang saya buat, saya bayar kepada satu
Saya bayar pada satu kakak tu untuk Okey. minta rezeki. Saya cari ilmu. Okey. RM100 dapat Sekejap. Duit zakat berapa? duit zakat saya dapat 600. Saya Okey. laburkan RM100 untuk saya cari ilmu yang saya boleh jana duit tu dapat hari-hari. Okey. Apa yang orang makan hari-hari saya kena kreatif. Saya rasa orang suka kuih. RM1 orang boleh dapat kan. Saya kena fikir macam tu. Apa yang orang boleh dekat dalam kocik dia ada duit RM1. Macam Puteri Mandi ni bolehlah dapat RM2 kan. Betul. Satu mangkuk. Betul. So, orang boleh beli kan. Betul. Macam tu lah. So saya belajar buat kuih nona manis. Okey. Orang suka kuih nona manis Okey. dengan puteri ayu coklat, puteri ayu Okey. cheese. Okey. Jadi kuih itulah yang saya cuba viralkan dekat penduduk saya punya tempat kan. Ada group, lepas tu rakan-rakan kerja semua. Jadi diorang support lah. masa meniaga tu ada tak jumpa orang-orang yang kata, kau dulu bukan banyak duit ke? Ada Boleh- juga yang cakap sebab saya kahwin muda, ada yang membawang tu lah kau kahwin muda lagi kan dah dapat orang lelaki susah. Ada So juga yang masih cakap. lagi bersama suami? Alhamdulillah saya hampir-hampir bercerai dengan dia dulu. Tapi bila saya dapat hidayah, kata Dapat hidayah. Bermakna hidayah. sekejap, bermakna Henny minta cerai? Ke dia minta dia? Saya minta cerai sebab tapi bila fikir balik, dulu masa senang takkanlah kita nak tinggalkan dia kan. Bila dah susah takkan saya nak tinggalkan dia. Masa senang dia tak pernah lupa kat saya, jalankan tanggungjawab apa semua kan. Takkan bila dah susah macam ni saya tak boleh nak bantu. Jadi saya tak tunggu dia sebab bila dah jatuh macam tu orang lelaki ni susah nak bangkit. Dan tu Maksudnya yang saya cakap. semangat lelaki Dia tu hilang. semangat dia tinggalkan saya, dia duduk kampung, dia kerja kampung, dia tinggalkan saya dengan anak-anak kat bandar. Tapi masih berkahwin. Masih berkahwin. Jadi dia macam putus harapan lah, dia tak boleh nak move on apa semua kan. Jadi saya tak boleh nak tunggu dia. Jadi saya kena cari inisiatif untuk sara anak-anak. Itu yang dapat bantuan zakat, saya cari inisiatif. Saya dapat pun masa tu zakat tak info pun pada saya ada khusus untuk macam ni. Masa tu saya hadir, bila saya dah dapat bantuan daripada zakat, saya tanya dekat kaunter. Okey. Ada tak peluang saya untuk timba ilmu? Okey. Untuk saya tambah pendapatan. Sebab saya cakap saya tak nak terima zakat selamanya. Sebab saya tahu zakat ni sementara je. Baik. Jadi bila dalam proses sekarang belum lagi keluar daripada kelompok asnaf. Betul? Apa benda yang paling sukar? Dah dapat duit daripada zakat Selangor, dah dapat bantuan. Tapi apa yang benda yang paling sukar sekarang? Penerimaan orang lah. Okey, kalau saya bagi peluang lah pada Henny untuk bercakap dengan kawan-kawan, apa yang Henny nak cakap dengan kawan yang mungkin pernah menidakkan kemampuan Henny? Mungkin, yelah, cakap belakang. Orang kita ni kadang-kadang kita lupa. Daripada kita susah, kita kena pijak, jatuh semangat kerana orang mengata. Saya harap kawan-kawan saya yang pandang rendah pada saya tu, InsyaAllah saya boleh bangkit balik lah. Jangan pandang rendah lagi lah. Saya nak cakap. Dan pada suami lah, kalau saya bagi peluang. Yelah, sebab pernah minta cerai, susah senang bersama. Pada suami saya harap, saya minta maaf kalau saya pernah minta keputusan macam tu. Bukan niat saya nak minta, tapi kadang-kadang kerana emosi. Saya harap abang comeback. Saya harap abang balik pada saya. Sama-sama bangkit. Tak nak dengan ini. Tak apa. Tangisan bukan menunjukkan kelemahan, dia juga menunjukkan kita Sebab kuat. Saya rasa saya perlukan sokongan untuk bina balik orang kata bisnes macam dulu. Sebab benda ni tak boleh buat seorang-seorang. Benda ni kena ada support each other. Tapi suami dia mana sekarang? Masih kat kampung? Suami saya masih lagi bekerja lah. Tapi tak duduk lah dengan saya. Okey lah, saya bagi peluang sekali lagi. Saya pasti suami sedang menonton. Pada suami dan anak-anak saya sekalian, pada suami dan anak-anak saya minta maaf sebab saya tak dapat jadi ibu yang baik. Pada suami saya harap abang dengar saya minta maaf dan saya sayang anak-anak saya dan abang sekali.
Saya harap abang bangkit balik lah bersama-sama dengan saya. Walaupun tak dalam bisnes yang sama, tapi mungkin dengan bantuan yang kita dapat ni, kita boleh build up balik bisnes. Supaya abang ada masa balik dengan anak, dengan keluarga. Masa dah suntuk. Kita pun hidup bukan lama kan. Makin tua. Yalah, dan saya pasti Henny mesti nak tengok kawan-kawan yang mungkin telah berjaya keluar daripada asnaf. Ya. Mungkin apa harapan Henny dengan bantuan yang diberi ni? Saya rasa bangga kalau boleh saya nak keluar daripada asnaf. Saya rasa macam saya nak jadi macam diorang, dapat bayar zakat dengan banyak bersedekah lah. Sebab masa ni saya menerima, dan kalau boleh dalam masa terdekat ni saya jadi macam diorang juga. Saya tak nak saya cakap. Tak apa. Saya nak minta tolong satu je. Dah nangis-nangis juga kan? Boleh tak masukkan pandan? Pandai ni kau pandai sini. Daripada orang yang gelak ketawa dah makin menangis dah ni. Risau pula saya. Ini dah Datuk saya tolong. Okey, terima kasih banyak. Dan sebenarnya dalam keadaan sekarang ni, yang kita cari adalah semangat yang kita cuba bina. Dan tetamu saya bukan semuanya bekas asnaf. Macam Henny sendiri, beliau sedang berusaha untuk keluar daripada asnaf. Betul. Setelah mendapat bantuan daripada Zakat Selangor. Dan saya menyeru kepada suami beliau, baliklah bagi semangat. Sebab benda ni kena teamwork, tak boleh seorang. Dan Henny pun dah makin cantik, makin muda. Saya tengok tadi macam nak dara je bila buka spek. Jadi mungkin bila suaminya balik, dia dapat isteri barulah. Betul lah. Okey, sambil-sambil tu saya dah ada yang saya siapkan. Sebab nak tunggu dia rebus dan sebagainya. Tolong saya masak kuah je dulu boleh? Boleh Datuk. Okey, dekat belakang dah ada puteri mandi yang dah masak juga. Okey, masukkan dalam ni juga. Kenapa masuk air batu dengan air batu Datuk? Supaya dia berhenti proses masak dan kita boleh maintain dia punya kekenyalan puteri mandi tersebut. Jadi bila kita masak dalam air panas, kadang-kadang dia terus cair, tu yang tak sedap tu. Lembek. Okey, alright, dah cukup tu. Okey, sekarang kuahnya dah ada kan? Kita make sure kita matikan api. Okay, tolong saya. Ni nak matikan api ke? Boleh matikan api semua. Okey, tolong saya masukkan kat dalam tu. Cedok balik daripada dalam air batu ni, masuk cedok balik, dalam. make sure tak ada air, masuk balik. Alright. Macam ni teknik dia. Patutlah saya buat tak jadi. Kadang-kadang bukan apa, kalau kita berniaga, cara dia lain sikit. Makan kat rumah boleh masuk terus. Saya buat lembek. Cuba rasa satu, tengok dia punya kekenyalan. Cik. Dia sedap je, nampak? Alah. Kan? Okey, sambung masuk balik. Jadi mungkin ada sesuatu yang nak dikongsi dengan mereka yang dalam keadaan asnaf yang belum dapat bantuan daripada Zakat Selangor mungkin. Mungkin apa seruan? Saya kepada kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang dalam kesusahan, maksudnya yang asnaf kan? Dia saya. Sebenarnya Pusat Zakat dia ada bagi banyak sangat peluang untuk kita jana pendapatan. Dia diberi nama Teraju Ekonomi Selangor. Jadi boleh tanya dekat kaunter Pusat Zakat pada asnaf yang nak mengubah nasib, nak keluar daripada kepompong asnaf, boleh tanya pada Pusat Zakat tu, dekat kaunter tanya apa yang peluang untuk mengubah kehidupan. Mungkin dia akan bagi jalan untuk join dengan dia orang punya aktiviti lah, contoh macam kursus-kursus yang ditawarkan supaya ada semangat, macam kursus pramodal, ada kursus masak, ada kursus beraneka jenis lagi yang rasanya sesuai dengan impian kita lah untuk apa. Tapi kena ada target lah, janganlah selama nak jadi asnaf, kena ada target supaya kita keluar daripada kepompong tu. Dan saya sering nyatakan kepada mereka yang dalam kepayahan, suami isteri merupakan kekuatan masing-masing. Jadi kalau ada isteri yang merajuk, suami yang merajuk, kembalilah ke hati masing-masing. Sebab kekuatan itu datang kalau kita sabar dan jangan buat keputusan ketika kita sedang marah atau kecewa. Sebab seringkali keputusan yang kita buat itu salah. Dan jangan buat janji-janji manis ketika kita sedang seronok. Sebab seringkali kita akan lupa janji tersebut.
Okey. Apa saya akan buat? Nanti saya akan packkan ni untuk bungkus. Tapi sebelum tu saya nak bagi sesuatu hadiah daripada sponsor kita, boleh? Boleh. Alright, sebentar. Nanti saya akan pack ni Terima kasih Datuk. Sama. Okey. Nampaknya saya punya hamper baru sampai jauh daripada Melaka Ke dari Penang? Tapi ni. Oh, Penang. Okeylah. Alright, ni hadiahnya. Terima kasih. Okey. Dan kata-kata akhir daripada saya, jangan lupa tunaikan zakat anda, pengeluar zakat Hero Asnaf. Temui saya minggu depan di waktu yang sama jam 6.30 petang dengan menu yang lebih menarik. Stay safe. Assalamualaikum. Okey. Ini boleh bawa balik dulu sebab saya nak bungkus ni untuk saya belanja anda buka puasa, okey? Okey, terima kasih Datuk. Apa lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pergi dapur sekejap.